Okey, Assalamualaikum adik-adik. Bertemu kembali bersama saya, Rohana binti Yusof dalam program Minda Juara. Okey adik-adik, hari ini Akak nak share satu topik yang mungkin menarik pada Akak dan Akak harap yang menarik juga untuk adik-adik, iaitu halangan dalam kejayaan. Okey adik-adik, untuk berjaya ni pasti akan ada halangan. Sama ada halangan itu teruk ataupun sederhana ataupun sedikit. Tapi halangan tu mesti ada, dan bagaimana cara nak mengatasi halangan itu? So adik-adik kena tahu, setiap halangan yang datang dan halangan yang adik hadapi mesti ada cara penyelesaiannya. Adik-adik kena berfikir macam mana cara adik-adik mengatasi halangan yang dihadapi oleh adik-adik. Tapi hari ini Akak akan share dengan adik-adik cara untuk mengatasi halangan yang dihadapi oleh adik-adik dan juga oleh orang-orang di luar sana. Okey, setiap orang akan ada halangan dan adik-adik kena tahu apa itu sebenarnya halangan. Halangan ni adalah satu cabaran dan rintangan yang dihadapi oleh seseorang untuk mencapai matlamat ataupun impian mereka. Okey, untuk kita berjaya, apa halangan yang kita tempuhi? Mesti banyak adik. Mungkin kita perlu tempuhi halangan daripada kesusahan. Contohlah, mungkin dekat negeri, dekat kawasan pedalaman, halangan kita untuk kita pergi training. Mungkin kita akan ada halangan. Tapi macam mana kita nak atasi halangan tersebut? Adik-adik mesti akan tahu cara penyelesaiannya. Seorang yang nak berjaya, dia mesti menjadikan halangan itu sebagai satu cabaran untuk beliau. Okey, tanpa halangan, kita takkan bangkit ataupun takkan belajar daripada sesuatu yang berlaku. Jadi adik ambillah halangan yang ditempuhi oleh adik-adik itu sebagai satu yang positif pada adik-adik. Okey, so adik-adik, Akak akan bagi tahu adik-adik cara untuk mengatasi halangan yang selalu kita hadapi, terutamanya dalam sukan. Okey, mungkin adik-adik ada halangan dari segi pelajaran, tapi hari ini Akak bincangkan dari segi sukan, dan adik boleh guna pakai dalam kehidupan seharian adik-adik juga, sama ada dalam pelajaran ataupun dalam kerjaya adik-adik. Dan mungkin juga orang yang sedang penonton yang sedang menonton program Minda Juara ini boleh mengambil tips untuk mengatasi halangan yang kita hadapi sekarang. Saya akan bincangkan dengan lagi terperinci apa itu halangan yang sering dihadapi oleh kita dan cara mengatasi halangan tersebut selepas ini. So adik-adik tunggu dan jangan bergerak daripada Kaca TV adik-adik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, bertemu lagi kita dalam program Minda Juara dalam episod halangan dalam kejayaan. Tadi Akak dah janji dengan adik-adik yang Akak akan bagi tahu faktor yang menyebabkan selalu menjadi satu halangan dalam kejayaan kita. Okey, adik-adik, dalam halangan yang sering kita hadapi ni adalah dua, iaitu disebabkan diri kita sendiri ataupun disebabkan oleh faktor luaran. Okey, disebabkan diri kita yang menjadikan benda tu satu halangan. Kita yang menyebabkan benda tu jadi halangan, di mana kita rasa benda ni susah untuk saya buat. Benda ni saya rasa akan menyusahkan hidup saya. Kita yang anggap benda tu sebagai satu halangan. Yang kedua iaitu halangan dari segi luaran. Di mana halangan dari segi luaran ni yang mana kita mungkin benda tu bukan kita yang cipta. Contohlah okey, sekarang ni di musim pandemik, mungkin COVID-19 merupakan satu halangan untuk kita tahu di mana performance kita disebabkan kita kurang kejohanan. Jadi adik jangan ambil halangan tu sebagai satu yang negatif. Adik kena jadikan halangan itu sebagai satu positif, di mana
Adik, tak semestinya kita tak ada kejohanan, kita tak tahu level kita kat mana. Apa yang patut adik-adik buat? Adik-adik kena letakkan sasaran adik masa training. Di mana, okey, walaupun saya tak ada kejohanan, tapi training ni dalam 1 bulan, saya nak improvekan masa saya nak tingkatkan masa saya 1 saat. Okey, tak apa. Kita step by step. So, daripada situ, adik akan jadikan halangan itu sebagai satu benda yang positif kepada adik-adik. Macam mana untuk mengatasi halangan tersebut? Okey, antara tipsnya yang pertama, matlamat tidak jelas. Kenapa ia menjadi satu halangan untuk kita berjaya? Kerana mungkin matlamat kita tidak jelas. Matlamat kita terlampau besar sangat, terlampau general sangat, di mana kita nak benda ni, kita nak benda tu. Benda tu akan menyukarkan dan menjadi satu halangan untuk kita mencapai kejayaan kita. Sebab itulah kalau episod-episod sebelum ni akak pernah bagi tahu, matlamat biarlah spesifik, jelas dan senang untuk adik capai. Bila kita senang, jelas dan mudah nak capai, kita akan kurang halangan. Jadi kita dah tahu dah apa patut kita buat. Ni kebanyakan orang, contohlah saya bagi tahu, oh saya hari ni puasa, oh saya nak buka puasa, nanti saya nak makan nasi ayam, saya nak makan mie, saya nak makan bihun sup. So banyak sangat awak nak makan. So awak nak pergi cari tu dah menjadi satu halangan untuk awak. Jadi bila benda tu jadi satu halangan, apa yang berlaku? Awak akan rasa stres. Oh, saya tak dapat carilah bihun sup, saya tak dapat carilah nasi ayam. So apa yang terjadi pada awak? Mulalah mudi. Sebab itulah matlamat kita biarlah spesifik, jelas dan senang untuk kita capai mengikut keupayaan dan kemampuan kita. So adik-adik tahu kemampuan adik dan adik-adik tahu keupayaan adik. So tanya diri, jawab sendiri. Okey. Next, yang kedua itu matlamat yang ditetapkan oleh orang lain. Yang ni lah yang selalu, terutamanya adik-adik yang masih berada di level-level bangku sekolah. Kebanyakan kan, bukan saya nak cakap, ibu bapa di luar sana perlu memainkan peranan penting. Jangan kita mengaturkan anak-anak kita, terlebih mengaturkan. Bukan saya tak bagi mengatur, boleh, kita kena tengok. Tapi dari segi minat anak kita ni, kita jangan aturkan. Oh, you kena main Ahmad, you kena main suka squash lah, badminton lah, bowling lah, sebab suka ni high class. Tak boleh macam tu. Kita kena tengok keadaan anak kita, di mana anak kita minat dan apa yang dia nak. Komunikasi di antara anak dan juga parent. So, parent memainkan peranan penting dalam melahirkan atlet, dalam melahirkan anak yang berjaya. So, kita jangan salahkan anak-anak kalau anak-anak kita tak berjaya. Sebab mereka ni adalah, adik-adik ni adalah orang kata kain putih yang sentiasa perlu bersih oleh ibu bapa. Jadi ibu bapa perlu memainkan penting dalam membantu anak-anak mencapai kejayaan. Jangan menjadi halangan kepada mereka. Kita kena menjadi pendorong kepada mereka. Adik-adik kena dengar cakap ibu bapa. Kalau adik rasa macam, alah saya tak boleh buat, cakap. InsyaAllah ibu bapa atau parent di luar sana akan memahami. Sebab mereka yang melahirkan awak, mereka tahu apa keperluan dan kehendak anak mereka. Yang seterusnya, tidak hormat pada guru dan jurulatih. Alah, yang ni yang masalah ni adik-adik. Kenapa? Sebab kita ni selalunya bila kita dah rasa kita bagus ni, kita tak ada dengar dah cakap orang. Itu masalah. Adik-adik, sepatutnya adik-adik, walaupun buruk macam mana jurulatih atau guru-guru, adik-adik kena hormat mereka. Kerana mereka yang mengajar adik-adik untuk menjadi seperti sekarang. Kalau kata adik, contohlah adik-adik sekolah, tanpa guru, adik pandai tak ABC? Mungkin pandai adik, tapi sekadar B macam tu sahaja. Mungkin kalau disebabkan guru yang mengajar adik-adik, adik akan jadi lancar. A, B, C, D, E, F, G. Ya, betul tak? Saya rasa betul sebab saya pun pernah melalui proses tu. Di mana saya pun pernah belajar, saya pun pernah menjadi adik-adik kecil dulu. So, saya rasa guru adalah orang yang paling, guru dan jurulatih orang yang paling kita kena hargai kerana ilmu mereka adalah ilmu yang terbaik untuk kita. Walaupun mereka ada buat kesilapan. Adik-adik kena ingat, tiada manusia atas dunia ini yang tak pernah buat kesilapan. Jadi adik-adik jangan fikir bila guru kita
buat kesilapan, marah kita, jurulatih marah kita, macam pilih kasih. Adik-adik jangan ambil benda tu sebagai satu benda yang negatif. Adik-adik kena fikir, oh bila dia buat macam ni pada saya, mungkin dia nak menjadikan saya seorang yang dewasa, nak saya berjaya, nak saya menjadi seorang champion. Champion tu. Okey, sekarang adik-adik dah nampak dah. Okey, nextnya adalah jangan cepat putus asa. Yang ni yang saya nak adik-adik fikirkan. Sebab kita ni manusia, dek. Bila kita rasa kita dah buat satu benda tu tak jadi, kita akan rasa cepat putus asa. Sebenarnya tak boleh macam tu. Bila kita cepat berputus asa, kita ni tak nak majukan diri kita. Di mana kita dah meletakkan takdir kita begitu. Tak boleh. Sebab apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni ada hikmahnya. Adik-adik kena ingat, mungkin dalam pelajaran adik gagal, sebenarnya kegagalan itulah membangkitkan adik-adik kalau adik ambil benda tu positif. Sama juga dalam sukan. Sukan pun adik, tak ada yang terus berjaya, dek. Tak ada. Macam contohlah akak. Akak pun tak ada terus berjaya sampai level macam ni. Tak, dek. Akak pun melalui proses yang daripada bawah. Jadi apa yang adik-adik patut buat, jangan putus asa. Teruskan perjuangan selagi adik mampu boleh buat. Okey. Yang seterusnya, cepat hilang fokus. Okey. Bila kita ambil halangan tu sebagai satu negatif, kita akan cepat hilang fokus. Jadi apa yang patut kita buat, kita tembak diri kita supaya jangan ambil halangan tu sehingga mengganggu kita punya fokus. Jadikan halangan itu adalah satu poin untuk kita fokus kepada apa yang kita nak buat. Contohlah, kalau adik tak boleh buat, kalau adik tak boleh lompat, so jangan jadikan ia sebagai satu halangan yang sampai menyebabkan adik dah rasa macam saya tak nak buat dah, saya rasa saya tak mampu, saya dah hilang fokus. Tak boleh. Adik keep going. Maksudnya adik bangkit balik, fokus kepada main point adik. Apa matlamat sebenarnya adik? Sebab itulah dalam halangan ni kita ada juga matlamat. Kan adik faham Tadi akak dah bagi tahu dan daripada pertama sekali akak dah bincangkan pasal matlamat. Okey, seterusnya suka tangguh. Yang inilah manusia. Bukan saya cakap adik-adik, saya pun sama. Sebab kita ni manusia, mesti ada sikap suka tangguh. Tapi biarlah berpada-pada. Adik-adik jangan tangguh. Contohlah dalam pelajaran, adik-adik pun tak tangguh. Cikgu dah mengajar kat sekolah, balik adik mesti akan buat ulang kaji pelajaran. Sama juga dalam sukan. Sebab tu akak bagi tahu, lepas habis training, buat imagery, bayangkan balik di mana kelemahan yang kita nak improve ataupun tingkatkan untuk hari esok. Barulah adik-adik boleh maju ke depan. Okey, seterusnya, suka memberi alasan. Inilah kebanyakan rakyat kita, kebanyakan di kalangan kita suka bagi alasan. Orang yang memberi alasan ni adalah orang yang tak bangkit ke depan. Sebab kenapa? Sikit-sikit bagi alasan. Oh, saya rasa saya tak boleh buat. Oh, saya rasa benda ni susah. Tapi kita tak cuba. Macam mana kita nak tahu kita mampu? Macam mana kita nak tahu kita boleh jadi seorang yang maju ke depan? Saya suka guna perkataan maju ke depan sebab semua orang nak maju ke depan ni. Adakah orang nak mundur ke belakang? Tak ada kan? Okey. So, kalau ada nak maju ke depan, jangan bagi alasan. Kerana alasan itu merupakan satu halangan dalam kejayaan. Okey adik-adik, masih belum berakhir lagi tips ataupun strategi untuk mengatasi halangan dalam kejayaan. Ada 2 lagi tips. So, kita sambung selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, kita berjumpa lagi, sambung lagi daripada topik halangan dalam kejayaan. Okey, dua lagi poin tadi. Okey, next iaitu cepat rendah diri. Yang ni yang kebanyakan berlaku di kalangan kita. Kita tak cuba tapi kita dah rasa kita tak mampu. Tak boleh ya adik-adik. Sebab kalau kita tak cuba, macam mana kita nak tahu diri kita? Adik-adik jangan cepat merendahkan diri kita. Sebab kalau kita cepat rendah diri, kita akan rugi. Kenapa?
bila kita tengok orang maju, takkan kita rasa, alah dia bagus daripada saya teruk. Bagus tak macam tu adik-adik? Kalau saya ke adik-adik, saya rasa nak buang ke laut sangat-sangat. Sebab kenapa? Sebab kalau adik berfikiran macam tu, adik cepat putus asa. Macam mana adik nak jadi juara? Ni kita ni dalam program ni nak juara. So, bila kita nak jadi juara, kita jangan macam ni. So, apa patut adik buat? Jangan putus asa, jangan merendah diri. Kita kena cakap, orang lain boleh, aku pun boleh. Orang lain pandai, aku pun pandai. Orang lain berjaya, aku pun boleh berjaya. So, apa patut adik-adik buat? So, kita kena usaha. Jadi, bila kita jangan merendahkan diri kita kena sentiasa jadi diri kita supaya kita tak mudah berputus asa dan supaya menyenangkan kita untuk mencapai impian dan cita-cita kita. Selalunya macam dalam pelajaran kan, akak tengok dekat sekolah, kalau orang pandai-pandai, kita tak pandai, kita rasa macam, alah, takutnya nak bergaul dengan dia orang. Jangan, adik ambil benda tu sebagai benda yang positif. Okey, aku suatu hari nanti nak masuk dalam grup orang pandai. Halangan tersebut kita ambil positif, kita akan berusaha. Bila kita berusaha, kita akan belajar dengan lebih detail. Sama juga dengan sukan. Saya senang je untuk adik-adik, saya relatekan dengan pelajaran dan juga dalam sukan sebab benda ni sama adik-adik, tak lari, tak jauh. So, apa yang adik buat masa belajar, macam tu juga adik kena buat dalam bersukan. Pembahagian masa adik-adik sangat-sangat penting dan pengurusan adik-adik sangat penting dari segi pelajaran dan juga dari segi bersukan. Okey, the last point iaitu tidak pandai menguruskan diri. Bila kita tak pandai uruskan diri, dia akan jadi satu halangan. Sebab kalau kita tak pandai uruskan diri kita akan rasa macam semua tak kena. Jadi, perkara yang adik patut buat, adik kena pandai uruskan diri adik dari segi makan adik, dari segi rehat adik, dari segi kebersihan. Ni kan kadang-kadang kita tak, alah tak apalah, aku pakai baju kotor pun. Benda tu pun tak boleh. Dia jadi satu halangan juga untuk kita berjaya. Sebab kalau adik tengok contoh Datuk Lim Chong Wei, Datuk Hazizul Hasni, Datuk Nicole Dewi, ni atlet Paralimpik kita, Abdul Latif, Ziad Romli. Di mana adik-adik tengok macam mana perwatakan diorang. Diorang pandai uruskan diri diorang. Diorang boleh menampakkan personaliti sebagai seorang sanjuara. So, benda tu yang penting. Adik-adik, untuk menjadi seorang yang berjaya, seorang yang berkejaya, adik kena jaga dan uruskan diri adik supaya kita boleh nampakkan diri kita sebagai seorang juara. Setakat ini sahaja perkongsian akak berkaitan dengan tajuk halangan dalam kejayaan. Akak harap adik-adik dapat sedikit sebanyak tips ataupun ilmu yang akak kongsikan dengan adik-adik, dan adik-adik jadilah juara di mata keluarga, jadilah juara di mata negara kita supaya negara kita makin dapat melahirkan atlet-atlet yang lagi ramai. Yang mana kemungkinan atlet-atlet yang ada sekarang ini perlukan pelapis. So, mungkin adik-adik yang akan menjadi pelapis kepada mereka. So, itu sahaja daripada saya dan kita jumpa lagi untuk episod yang seterusnya. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
KPM